Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dr. Nazila. Okey, jap saya invite. Salam. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh mula? Boleh, insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Nampak So, macam ini berdengung sikit. berdengung sikit Tapi dengar Dengar. Okey. Okey tu banyak tu. Nora, Puan Nora ada, Prof Karim ada. Thank you. Okey, assalamualaikum pada semua viewers. Selamat tahun baru. Jadi saya Encik Amir, trainer MSJA dan bersama juga trainer Dr. Norzila. Kami dalam satu circle Master Shiro Global Academy dan untuk 2021 ni kita ada bawa sikit pembaharuan lah dari sudut channel. Selama ni kita rajin webinar Facebook dan tahun ni insya-Allah permulaan hari kedua 2021 ni kita bawakan segmen BEB, orang cakap BEB. Borak Ibu Bersama ... Dan untuk yang first time ni, orang cakap pioneer ni, kita tahniahkah pada Dr. Nozila kerana berani menyahut cabaran untuk ditemu bual lah secara santai dan dimaklumkan Dr. Nozila cuma ada dalam 10 minit lebih kurang sebab dia tengah on call, ya ke? Boleh. Boleh. So dia dah handle dengan dia punya staff, insya-Allah. Saya tak nampak gambar saya kat dalam ni. Tak nampak? Dan dia berdengung pula. Berdengung. Sekejap, saya tanya pada viewers. Viewers, suara kami okey tak? Komen Echoing. Master Shiro semua. Gema tak suara kami? Ke okey? Sebab tadi cakap dengar okey. Dia bukan gema tau, dia ikut. Dia macam... Saya dengar suara saya lepas tu. Oh ya ke? Alamak. Ha. Oh mungkin saya terlupa satu benda doktor. Sebab lama tak buat. Saya biasa buat, yalah last year saya buat. Saya biasa orang cakap untuk IG live ni kita guna earphone. Kalau seorang guna, dua-dua guna. Seorang guna, dua-dua kena guna. Okay, sekejap ya. Cuba. Sementara Tapi doktor sedang membetulkan dia punya earphone, saya bacakan sikitlah latar Dr. Nozila. Dilahirkan di Banting, Selangor, beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Sungai Lang, Banting. Kemudian ke Maktab Rendah Sains Semarang, MRSM Jasin Melaka. Seterusnya Matrix UKM. Di MRSM Kulim, beliau memiliki ijazah doktor perubatan dari UKM 96. Ijazah sarjana perubatan sekretari UKM 2005. Beliau pernah bertugas di Hospital Seremban 96 hingga 97, Klinik Kesihatan Pekan Awah Madan Pahang 97 hingga 2000, kemudian bertugas sebagai pensyarah perubatan dan pakar sekretari USN Kampus Kesihatan Kubang Kerian 2005 hingga sekarang. Oh banyak tu pengalaman tu. Ni pasal ibu pula. Beliau telah menulis 6 buah buku yang diterbitkan oleh penerbit USN. Buku fizikal tu saja dah ada 6. Antara tajuk buku beliau, 7 tip komunikasi dengan kanak-kanak, 12 tip mengelakkan ketagihan gadget. Oh bagus ni. Kompilasi komunikasi dengan anak-anak siri 1, kompilasi komunikasi dengan anak-anak siri 2, kompilasi masalah pembelajaran dan cadangan penyelesaian 12 kes terpilih. Beliau juga menulis buku akademik dan cerpen terbitan DBP. Oh, dahsyat doktor, banyak buku punya. Kini beliau berkongsi ilmu melalui penulisan e-book. Kita clap sikit lah. Weh, okey dengar? Allahu Akbar. Tapi saya masih tak nampak muka saya. Tak nampak muka Prof Karim. Saya boleh baca mesej ada Prof Karim orang Banting. Sebab saya Tapi nampak saya muka doktor. Okey, Doktor Kamal Bahriah, nampak tak muka Dr. Nozila? Nampak tak? Sebab saya nampak dan dengar. Saya cuma nampak muka Tuan Amir tu dah atas, bawah tu gelap. Alamak, saya muka doktor nampak jelas ni. Nampak tak? Okay. Dr. Bahriah nampak tak? Prof Karim nampak tak muka Dr. Nozila? Asmawati, ramai ni. Ada 9 orang kalau ikutkan ada sekarang ni.
Okey, nampak Okey. tak apa. Tak Okey. ada Dia pun nampak. masalah. Okey. So anggaplah kita sedang dengar radio. Untuk doktor lah, kami nampak lah insya-Allah. So doktor, Ya. kita punya sesi ni sebab saya sebelum ni pun saya pernah menguruskan orang cakap IG live dengan buku fizikal lah. Saya pun nak kenalkan diri saya sebab ramai tak kenal kot. Tadi saya maklumkan saya trainer MSGA, tapi sebetulnya kalau ikut tugas saya macam doktor, penulis, tapi kerja hakiki doktor perubatan lah, pensyarah apa semua. Dan saya pula, ini orang cakap kita punya kelab persatuan dan saya punya hakiki editor buku fizikal. Dan saya mula buat IG live ni 3 tahun lepas lah waktu PKP, norma baru. Dan sesi tu memang kita buat bersama penulis buku fizikal lah. Cuma kali ni saya nampak kita dah ada e-book, kita bawa pendekatan yang sama untuk MSDA. So doktor orang yang pertama yang mana saya dah WhatsApp sebelum ni, kita punya sesi lebih pada santai nak mengenali penulis sebab dia okey, saya sebab doktor cakap dah handle dengan staff kan, 10 minit tu mungkin lebih insya-Allah. Saya nak cakap satu benda yang sebagai seorang editor, saya suka mengumpamakan buku ni ibarat anak kita. Ini saya punya ibu lah, anak kita. Yang mana bila kita nak hasilkan buku ni bukan satu perkara yang mudah lah. Dia punya perjalanan tu, bila seorang penulis dia hantar manuskrip proposal pada penerbit, bila tahu dia punya karya tu lulus, ibarat kita tahu mengandung lah. Itu dia metafora. Bila dah tahu mengandung tu tak lahir lagi. So bila tak lahir tu 9 bulan, 6 bulan, 3 bulan yang kita letakkan untuk siapkan satu buku tu, itu proses orang cakap kita punya komen tambah baik lah. So bila buku tu lahir siap, apa kita nak buat dengan buku kita ni? So doktor dah ada macam-macam buku fizikal. E-book pun dah ada, kalau yang ikut doktor WhatsApp saya tu ada 2. So takkan kita dah siap, siap. Bukan. Bagi saya bila kita cakap anak, kita nak kena didik anak ni sampai dia besar, sampai dia berjasa balik pada kita. Maksudnya macam mana e-book ni awalnya kita keluar modal untuk dia, tapi in the end dia pula balik modal untuk kita. Dia pula bagi income pada kita. Di samping kita punya manfaat lah, kita nak sebar share kita punya perkongsian tu lah. So ini satu peluang bagi saya, yang mana ramai penulis terlepas pandang, bagi dia buku siap, kerja siap. Bukan. Buku siap itulah bermula sebenarnya tugas seorang penulis. Yang mana kita punya buku siap, baru start koma, bukan noktah. Sebab saya selalu diajukan satu soalan lah doktor, macam penulis dia cakap, cetak buku 3,000. Dah banyak bagi dia, dah ramai yang beli. Saya tanya dia, rakyat Malaysia ada berapa? Saya tanya rakyat Malaysia je dulu lah, tak tanya orang lain lagi. Rakyat Malaysia ada berapa? So ramai tahu buku kita, ramai lagi tak tahu buku kita. So selagi buku tu ada stok, jangan berhenti promote. Itu buku fizikal. E-book ni pula kita tak print. Memang infinity lah dia punya jumlah dia. Bukan 3,000, 5,000, sebanyak berapa negara kita dah takluk, 14 negara. So lagi banyak kita punya crowd lah. So mempromosi ni utamanya kita lah diri sendiri sebagai penulis. Jangan malu, jangan segan, promote dia sebab kita tulis benda baik. So saya dah sembang panjang. Di mukadimah, saya nak serah pada doktor. Macam mana Dr. Nozila boleh terjebak dengan penulisan ni lah. Yalah sebab kita tahu tugas doktor yang frontliner apa semua ni. Tapi kenapa memilih penulisan ni? Memang kalau ikut asal lah doktor dari kecil tu, cita-cita asal apa? Memang nak jadi doktor ke nak jadi penulis? Bismillah doktor, saya serahkan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Amir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Boleh dengar jelas ya? Boleh. Alhamdulillah. Saya sebenarnya teruja, excited kan nak nak share pengalaman saya dalam penulisan ni bersama-sama dengan penulis-penulis lain, penonton-penonton di IG ni kan. Okey, kalau tanya saya masa kecil tu, saya tak tahu pun saya nak jadi apa. Mak kata sekolah pandai-pandai, saya dulu sekolah kampung. Saya kena sebut sekolah saya ni biar orang-orang yang ada berdekatan ataupun guru-guru saya bangga. Ya, ada seorang pelajar dia yang mampu menjadi seorang penulis. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Sungai Lang, ya, Banting, Selangor. Sekarang kalau tempat saya main-main dulu tu dah jadi Pusat Angkasa Negara. Siapa tahu Pusat Angkasa Negara itulah tempat saya bermain-main di Belukar dulu.
Okay, saya orang susah. Ya, mak ayah saya tak sekolah tinggi. Jadi rezeki masa tu kita penilaian darjah 5. Saya antara orang-orang yang tahun kedua saya dapat pelajar sekolah tu dapat 5A dan saya masuk ke Maktab Rendakan Semara Jasin. Jadi daripada situ kita dah science stream kan. Jadi orang kata oh ni dah masuk sekolah sains ni boleh jadi doktor ni kan. Saya tak tahu, saya tak ada cita-cita nak jadi doktor pun. Habis SPM bukan pandai pun SPM dulu kita panggil aggregate kan. Saya dapat aggregate 13 je. Kok masuk Yang kalau ke baik berapa? dia pangkat 1. Tapi dia ada aggregate tu sampai kalau tak silap saya 22, dia masuk pangkat 2 kot macam tu lah. Saya pun tak ingat sangat. Tapi yang terbaik 8 kot tak silap. 8, aggregate 8. Dia kira 8 subjek. Jadi saya punya 8 subjek tu dapat 13. Maknanya kalau A tu 1 kan. Kalau 8 maknanya 8 aggregate lah. Tapi maknanya saya ada yang dapat 2, dapat 3 lah. B dan C macam tu lah. Okay, jadi saya masuk ke MRSM Kulim. Program UKM 2 tahun. Program UKM 2 tahun. Masa tu peralihan antara program setahun, 1 tahun dan 2 tahun. Jadi masa saya habis program 2 tahun tu, saya adalah antara 20 pelajar daripada MRSM Kulim yang program 2 tahun masuk terus ke UKM Fakulti Perubatan. Wow. Sepatutnya kalau yang program 1 tahun dia masuk ke sains hayat di UKM, lepas tu masuk ke perubatan. Tetapi yang 2 tahun ni saya adalah orang yang antara pelajar yang terus masuk ke UKM tanpa melalui sains hayat di Bangi. Jadi maknanya saya bersama-sama dengan pelajar yang tahun sebelumnya macam setahun bersama-sama. Memang banyaklah orang kata kita ketinggalan sebab saya bukan orang yang smart student. Tapi direzekikan Tuhan saya sakit setahun. Jadi saya ada sakit, saya ambil tangguh pengajian setahun. So masa tu memang orang kata fasa-fasa yang sangat mencabar bagi saya dan keluarga saya lah. Jadi pengalaman saya sakit, keluar masuk ward memberikan orang kata rasa bagaimana untuk menjadi seorang doktor yang baik. Itu yang saya belajar daripada pengalaman saya duduk di orthopedic ward hospital Kuala Lumpur selama sebulan. Okey, untuk dipendekkan cerita, saya dia lulus dalam perubatan, lepas tu saya ambil master dalam psikiatri. Itu pun orang kata bukannya nak sangat jadi pakar psikiatri, tapi diperkenalkan dengan psikiatri ni. Psikiatri pun saya tak pandai. Itulah Encik Amir, saya bukannya orang pandai. Saya jenis yang orang kata biasa-biasa. Jadi orang kalau orang kata kalau pensyarah macam mana? Dia tak pandai sangat tapi dia rajin. Ya kot? Tak tahulah nak kata rajin ke tak lembab juga. Dia rajin tu jadi pandai tu. Lalu tak pandai. Bila rajin orang pandai lah. Ya kot? Okey, kita sambung. Okey, tapi pensyarah-pensyarah saya rasa memang struggle lah nak ajar saya psikiatri. Jadi di situlah pengalaman yang mengajar saya untuk bersabar dengan pelajar-pelajar perubatan pula kan ya. Bila saya dah bekerja, saya apply untuk menjadi pensyarah di USM sebab saya berkahwin dengan orang Kelantan. Jadi saya kata suami kan, jadi saya kata saya tak kisah duduk mana-mana kan. Walaupun saya orang Banting, saya kata Kelantan. Masa tu Kota Baru KL ada airport kan, dah mudah setengah jam dah sampai. Daripada Banting nak ke Kota Baru tu orang kata Banting ke Kota Baru, Banting ke airport tu dalam setengah jam dah sampai. Jadi Kota Baru KL tu orang kata benda yang biasa je lah kan, boleh balik hari pun. Okay. Alhamdulillah. Okay, lepas tu zaman-zaman orang kata zaman kita baru menjadi pensyarah, kehidupan kita pun belum berapa stabil kan, ada banyak benda yang kita rasa kita nak lebih, nak duit lebih, orang kata nak rumah belum ada semua kan. Jadi saya rasa masa tu saya nak menulis, saya belajar menulis ibu sebab saya rasa saya nak buat duit. Nawai itunya tak betul kan sebenarnya, nak buat duit. Bukannya orang kata nak sebat ilmu. Masa tu lah belajar online, pergi ke kursus, dapat sedikit-sedikit ilmu yang saya kumpul. Lepas tu saya mulakan dengan tulis orang kata blog dululah, blog. Lepas tu saya compile sikit dekat Facebook ya untuk dijadikan e-book, tapi saya tak berani lagi nak keluarkan sebagai buku fizikal. Masa tu saya jenis orang yang tak berani terima kritikan tau. Maknanya kalau saya tulis tu, saya bimbang sangat orang akan komen dan condemn saya. Memang takut. Sebab tu bila saya nak tulis blog tu kan, yang menjadi pengkritik utama adalah suami saya.
Habislah kalau dia kritik tu panas telinga, dengar. Ni tak betul, ayat tak betul, macam-macam kan. Rasa macam frustrated sangat. Malas nak apa orang kata nak berhadapan dengan kritikan. Tapi saya kata sehinggalah satu hari dia cakap dengan saya, banyaknya kes dia kata saya tengok di klinik tetapi yang hanya tahu ilmu tentang bagaimana menangani anak-anak yang katalah saya tengok kes hyperactive ataupun autism, hanyalah ibu bapa dia saja. Dalam orang kata dekat dinding tu tak ada orang lain lah kan jadi kenapa ilmu tidak disampaikan kepada orang lain? Saya kata betul juga ya. Saya kata, tapi saya macam-macam lah alasan. Saya sibuk lah buat titi saya lah, banyak benda lain lah saya nak penuh. Beralasan macam-macam beralasan. Sehinggalah saya rasa macam tiba-tiba aku dapat hidayah kot kan. Dapat hidayah. Saya pun bermulalah dengan menulis di Facebook. Di Facebook saya mula-mula cerita itu pun saya nak cerita terus terang macam mana emosi saya berhadapan dengan komen Facebook. Bila saya tulis, saya tak pandai lagi. Bahasa kadang-kadang yang terkena ataupun bahasa yang kasar seolah-olah menyalahkan orang. Saya tak berani nak baca komen kat bawah. Saya takut bila saya kata ceritalah contoh seorang pelajar ni didenda seorang guru kan. Nanti akan ada guru-guru attack saya. Allah. Ni nak salahkan guru lah ni, macam tu lah kan. Lepas tu kalau saya cakap tentang pelajar di sekolah, cikgu buat macam ni, mak ayah pula attack saya. Jadi saya takut nak baca komen. Betul lah macam tu. Sehingga saya jumpa seorang ni dia menulis, dia kata macam ni. Saya kata my role is to share whatever knowledge that I have. You nak komen apa terpulang. Saya tak ada obligation untuk jawab. Daripada situlah saya mula berani, saya tulis dan saya ubah balik ayat-ayat saya supaya pada penerimaan di mana-mana pun orang kata sama ada di pihak A ataupun di pihak B ataupun pihak lain, benda tu boleh diterima dengan baik. But the process of orang kata nak write tu supaya orang suka baca tulisan kita tu memang takes years lah, bukan mudah. Jadi daripada situlah saya dah mula orang kata menerima keyakinan bahawa ilmu saya tu dah sampai kepada orang sebab orang dah komen. Sehinggalah ada orang kata kenapa tak compilekan buku-buku ni, post-post ni menjadi sebuah buku. Jadi saya pun mulalah ambil daripada Facebook tu. Sebenarnya saya ada Facebook page yang saya terima direct message daripada ibu bapa yang nak bertanyakan tentang macam masalah pembelajaran ataupun autism kan. Jadi saya compile soalan tu saya compilekan. Masa tu saya ada pembantu seorang, saya upah. Sebab saya rasa saya tak ada masa nak buat. Masa-masa tu kan orang pandang macam kalau kita on Facebook, orang kata macam kita tak kerja kan. Jadi saya rasa macam serba salah, so saya upah orang. Saya upah seorang anak staff saya tu, saya kata awak tolong compile semua soalan-soalan daripada Facebook yang saya jawab di luar waktu bekerja. Dan saya jadikan macam question and answer lah untuk saya punya buku. Jadi sebenarnya idea penulisan tu datang daripada Facebook page tu pun dah banyak dah. Daripada soalan sebenar yang saya olah semula dan saya cuba berikan jawapan, itulah lahirnya yang 6 buah buku yang Tuan Amir sebut tadi, USM. Dan sebagainya adalah kisah anak saya macam di Facebook page tu pun saya kongsikan kisah saya menangani anak-anak saya punya kerenakah, walaupun saya memang bukannya ibu bapa yang orang kata ibu yang pandai. Saya belajar throughout anak-anak saya membesar, saya belajar dengan sedikit ilmu tu saya ubah. Jadi bila saya buat perubahan saya share kan. Jadi daripada situlah saya kita kecilkan skop, maknanya ada yang buku kau tengok tadi komunikasi dengan anak-anak siri 1 dan 2 tu semua kisah anak-anak saya. Sampai saya sangat bangga dengan penerbit USM, mereka datang berkampung di rumah saya untuk buat penggambaran semula. 2 tahun berturut-turut datang untuk buat penggambaran semula anak-anak saya. Dari situ saya belajar untuk menulis. Tapi sebenarnya penerbit USM tu adalah penerbit yang kedua lah. Yang pertama saya belajar menulis adalah dengan Dewan Bahasa dan Pustaka. Itu orang kata saya menyumbang satu daripada topik dalam, saya tak ingat tajuk apa warga emas macam itulah satu. Tapi yang itu saya rasa memang macam rasa sangat susah sangat nak menulis. Terlalu susah nak menulis sehingga saya rasa macam mati semangat sebabnya banyak benda yang kita tak tahu. Kena ada blurb, buku fizikal kan Tuan Amir kan, ada blurb, ada prakata. Betul. Lepas tu ada apa? Banyak syarat. Kata pakar, ejaan kena betul, daripada salah kan. Saya rasa macam kecewanya, saya kata susahnya nak tulis buku. Saya rasa susah sangat. Memang susah.
Itulah. Jadi itulah cerita macam mana saya menjadi penulis buku Hmm. fizikal. Gitu. Okey. Ha. Oh, itu Dan mungkin secara ringkas ya. macam mana untuk buku fizikal. Ini dia Ya. punya topik utama sebenarnya ni. Daripada fizikal terjun ke e-book. Siapakah Terjun ke individu e-book. insan yang bertanggungjawab mengajak Okey. doktor atau doktor sendiri figure out benda ni? Mana tahu pasal MGA ni? Betul. Inilah. Okey, sebelum tu kan saya sebelum saya buat fizikal saya saya dah orang kata acah-acah buat buku e-book juga, tapi masa tu saya buku yang sama, saya ingat 7 tips komunikasi tu saya dah jadikan e-book dan saya jual sendiri. Saya promosi di Facebook, saya kena email kan. Lepas tu nak letak harga tak tahu berapa ringgit, nak letak RM7 ke, RM14 ke, RM15 kan. Pening saya. Lepas tu bila saya terlepas miss, saya kena minta maaf pula. Saya minta maaf, saya kata saya terlepas pandang, ada orang nak beli e-book saya kan. Tapi orang kata tanya kita nak dapat satu sistem ni, saya selalu fikirlah macam mana kalau ada satu sistem yang automatik sangat best kan. Itu dulu tahun 2000 dalam 2016 saya mula tulis e-book tu. 4 tahun lepas. Daripada e-book tu yang buku fizikal. Jadi bila buku fizikal saya relax sikit sebab penerbit USM yang cetak semua kan saya tahu dapat royalty je. Ataupun bila saya pergi ceramah, saya menjual buku-buku saya lah. Buku saya laku bila saya pergi ceramah. Sehinggalah kan yang baru-baru ni saya kena sebut ni orang-orang yang penting yang memperkenalkan e-book ni. Dr. Nora Dr. Nora Harun. Bonda kita, Bonda Rara kita ya. Dia sebenarnya adalah junior saya. Sama-sama kami di UKM ya. Saya tengok tiba-tiba lah Facebook dia lalu, dia pegang buku Anakku Bukan OKU Selamanya. Saya kata, Nora yang saya kenal ni dia bukannya psychiatrist. Dia tulis buku pasal OKU. Saya kata interesting. Masa tu kami pun ada group kami kan, group UKM, ladies tu. Jadi saya pun tanya message dia. Jadi dia pun berceritalah tentang masa Shiro Academy ni kan, Global Academy. Saya pun minat, sangat minat lah. Dan lagi masa tu saya kata saya message MS sendiri lah. Saya kata macam mana program ni semua kan. Dapatlah masa tu macam dah nak closing ada bayaran tu patutnya dah naik kan, dapat lagi dapat macam diskaun macam tu, sangat seronok lah kan. Saya nak terima kasih dengan Nora. Sebenarnya MS hari ni saya boleh kena cerita dengan MS sebenarnya Dr. Nora yang dulu kan, sebab saya tak ada duit masa tu. Saya tak ada cash. Duit dah habis kot. Dia lah yang dulu kan untuk bayar berapa masa tu kan. Besar Dr. Nora ni. Semua dikenang kan. Tapi bila saya nampakkan sistem ni memang sangat bagus sebab saya pernah cerita pada dalam bengkel-bengkel yang saya buat kan. Saya kata saya mendapat pergi haji pada 2016 kan. Alhamdulillah. Masa tu saya cakap bila kita berdoa tu memanglah kita nakkan orang kata macam mana ya, saya punya doa saya kata minta perniagaan yang untung dunia untung akhirat. Maknanya kita tak malam kita buat buat berniaga untung-untung kan, tapi kita lupakan akhirat. Cumanya bila saya masa tu memang saya dah berminat dengan penulisan. Jadi di situlah juga masa saya 2016 tu saya pergi Mekah tu kan, sambil-sambil saya menunggu husband saya dekat luar masa di Madinah tu, saya ambil buku dan saya catat apa pengalaman saya. Masa tu kan saya rasa macam aku nak buat apa ni pun tak tahu. Nak pergi Mekah ni orang kata jangan niat benda lain. Tapi saya kata ya Allah, sampai saya tanya dengan beberapa orang, saya kata boleh tak saya nak pergi Mekah ni, tapi saya niat saya nak catatkan apa yang saya ada, pengalaman saya di Mekah tu sebab nanti saya nak tulis buku. Tapi masa tu kan tu orang rasa macam tak tahu ya, boleh ke tak boleh, orang kata pergi Mekah kena niat betul-betul buat ibadat. Jadi kan saya rasa macam ya Allah bantulah aku kan. Niat saya tu nak berkongsi sebab saya tahu nak pergi Mekah ni satu ibadah yang sangat penting, yang orang kata kalau tak ada ilmu kita buat memang hancur. Saya sendiri takut sebenarnya nak pergi Mekah tu, kita tak tahu ibadah kita Allah terima ke tak terima. Jadi pengalaman tu yang saya niatkan dan orang kata untuk kita bukan. Jadi saya tanya beberapa orang sehinggalah orang meyakinkan saya tak apa, dia kata niat lillahi ta'ala, mudah-mudahan orang kata tidak terpesong lah kita punya niat tu daripada nak pergi ibadah, nak pergi tulis buku saja, maksudnya begitu kan. Jadi 2016 tu yang tak silap waktu tu yang keren jatuh tu kan? Waktu tu?
Bukan. Masa Bukan, saya memang aman damai. Bukan. Alhamdulillah. Masa saya memang Sebelum tu lah kot, 15. Kan ada yang kes kerja kren jatuh. 15. Tu, okay, okay. Ah, Sorry. Okay, mm-mm. sambung. Sebab tadi Jadi, tu ada tulis komen apa nama, banyak ni ah, komen ni. Kalau boleh baca, Dr. Nora cakap dia percaya Dr. Zila boleh buat perniagaan untuk dunia Alhamdulillah. akhirat. Tak apa, nanti kita scroll komen, insyaAllah. Iya, Okay, iya. sambung. So, bila dah tanya Okey. orang nak buat catatan apa semua tu, Ah, ah. doktor teruskan. Jadi saya pun mencatat dalam Facebook saya tulislah saya buat hashtag. Masa tu saya dah belajar dah untuk orang kata Betul. kan ada hashtag Cinta Mekah Yes. Dr. Nurzila. Jadi kadang-kadang day 1, day 2, day 3. Saya tengoklah day 1 ke macam mana saya tulis ya, tapi semua ada hashtag lah. Saya buat contoh simple-simple macam contoh saya dari Kota Baru kan. Jadi Kota Baru ni kami berjumpa di Kuala Lumpur dulu. Gabung dengan penerbangan daripada Terengganu. Jadi kita jumpa makcik-makcik kampung yang daripada kampung ni kan yang memang kan tak pernah naik kapal terbang. Betul. Memang First time. sampai sekarang saya masih ingat cerita tu dan saya memang masukkan dalam cerita saya semasa di Madinah. Makcik ni dia tak pandai nak buka pipe. Dia nak pandai tak buka pipe. Jadi selama-lama dia duduk dekat Madinah tu sama saya ingat 8 hari ke 10 hari dia tak tahu macam mana nak buka pipe. Jadi bila dia pergi macam ni selepas dia ambil semayang dekat shower ke macam saya tak ingat lah. Tapi dia kata dalam bahasa dia tu sampai sudah dia tak akan tahu macam mana dan dia pun tak bertanya. Jadi kami pun macam gelak ketawa lah, macam suka lah dengar cerita dia. Dia memang jenis seorang lawak kan. Jadi pengalaman tu memberi emosi yang sangat kuat pada saya dan saya nak ceritakan kepada orang lain jika kita satu bilik dengan makcik-makcik ni kan. Tolonglah tanya makcik pandai ke nak buka pipe ni. Makcik tahu ke nak pakai shower ni lagu mana. Macam tu lah kan. Kalau tidak dia jadi macam tu lah. Dah sudah nak berangkat ke Mekah baru kita tahu rupanya dia sepanjang-panjang ni dia tak pandai macam mana nak buka pipe dalam bilik air. Itu yang orang kata, jadi setiap post saya tu dia ada pengajaran lah. Pengajaran macam di Mekah contohnya kan. Ada orang tu dia cerita oleh kerana panas jadi dia sejukkan air dalam baldi kan, mandi panas semua kan, bergaduh pula satu bilik bergaduh, ada orang pergi ambil air yang dah disejukkan dalam baldi tu kan. Itu pun jadi satu cerita. Benda-benda macam ni kan macam kita rasa macam benda kecil, bukan kecil lah. Ya, tapi itulah pengalaman bila kita duduk dalam bilik tu, kita tak tahu siapa roommate kita kan, kita tak tahu apa yang akan berlaku. Jadi orang kata seronoklah bila kita berkongsi dan ada orang ambil pengajaran lepas tu. Lepas tu balik saya compilekan kisah-kisah tu. Jadi saya asingkanlah tips sebelum keberangkatan. Itu yang keluar buku ibu saya yang pertama tu kan, 13 tips sebelum keberangkatan. Lepas tu sekarang ni ada lagi di Mekah, di Madinah semua ada. Tinggal lagi saya belum betul-betul orang kata final touch up. Orang obses kan Tuan Amir, kita dah biasa tulis buku fizikal ni, kita tak nak bahasa orang kata macam cincai sangat. Jadi itu yang menyebabkan saya lambat menulis dalam e-book ni. Saya punya benchmark sendiri, nak tulis ini kena begini lah. Begitulah. Jadi bila saya kenal dengan masa Syirul Qurba Academy tu, saya rasa kan macam ya Allah seronoknya. Inilah peluang yang Allah makbulkan, untung dunia, untung akhirat. Saya punya ilmu tu one touch tak sampai 3 second pun dah sampai kepada orang. Dan dah saya tak perlu nak fikir print, saya tak perlu nak fikir terima. Doktor join berapa bulan? Official doktor join MSJ? Berapa ya? 20 Jun ke 30 Jun? Last year, 20 Jun kot saya. 20 ya tahun ni. 20 Jun 2020. 2020. Tahun lepas. Kita dah tahun lepas. Okey. Bulan jadi dalam 6 bulan lah. Saya bulan apa? Saya 23 10. 23 10 saya. 4 bulan selepas doktor. Tambah 4 bulan. Tapi saya nampak doktor dalam MGA ni dia terlalu cepat tau. Walaupun 4 bulan saya nampak doktor macam dapat tahun awal dia saya. Sebab dia macam pengalaman kita masing-masing ni, dia yelah tengok sekarang pun grup kita dah dekat 1000 kan. So macam wow. Sangat rapid lah. Dengan MSGA pun dah ada bangunan sendiri, insyaAllah dah ada sewa lagi 3 tahun cakap kontrak apa. Holding. Untuk kita punya holding lepas tu kita target untuk holding semua. So benda ni memang
Moga dimudahkan lah sebab satu benda yang sangat menarik ayat tadi lah. Untung dunia, untung akhirat lah. Atina, fi dunia, hasanah, orang cakap dua-dua kita nak. So, terima kasih MFGA kerana sudi bersama untuk kami join. Dan orang cakap itu macam mana doktor terjun e-book. Dan setakat ni ada dua lah kan, pasal anak dan haji, betul? Malam tadi baru hantar satu lagi, mengasah bakat. Oh, maknanya sekarang ni doktor punya nama tak naik lagi lah belah kiri tu. Belum lagi. Yang mana? Ya kan kalau belah kiri belum. kalau ada belum lagi ya. Peraturan baru kena 23. Kena cepat. Kena cepat tu doktor. Itu kalau ikutkan dalam simpanan doktor dah ada banyak lah kot nak ditulis ni buku ni. Oh. Banyak. Saya rasa kalau nak jadi 10 pun boleh. Banyak. Sebab kan targetnya bulan 1 ke apa? Ya, apa dia? Kalau Tommy bayangkan, setiap minggu saya ada klinik. Satu pesakit saya tu, satu klien saya tu, dia memang orang kata memang menarik kan. In fact yang baru ni dengan bahasa dan pusaka, kalau tengok dekat Facebook saya kan, kita Dewan Bahasa dan Pusaka Cerpen, antologi Cerpen, Perubatan dan Kesihatan. Pencarah USM, salah satu cerpen saya. Cerpen saya tu hanya satu pesakit kita. Tapi kita olah semula lah. Yelah betul. Yelah tu betul lah tu. Tinggal masa lah. Masa yang orang cakap mencemburui macam-macam benda nak buat komitmen. Kalau ikut doktor sendiri, target macam mana? Target untuk ibu ni? Kalau ada target sebulan rancangan jangka panjang. Jangka panjang mungkin saya cerita ikutlah terpulang. Sekarang ni saya ada target. Selesaikan tesis saya. Mohon doa lah semua siapa-siapa yang melihat ni, mohon doakan saya. Sikit lagi saya target hujung bulan ni siap tesis saya. Saya buat PhD sebenarnya dalam education, so orang kata sangat berbeza dengan kehidupan seorang doktor. Otaknya memang kena tune kepada social science, memang sangat mencabar, tapi insyaAllah benda tu ada khair, insyaAllah khair ya. Jadi target saya selalu cakap ke orang, bila orang tanya kenapa masuk Master Shiro Global Academy, kenapa jadi penulis e-book, saya kata inilah projek pencin saya. Saya kata memang saya akan commit diri saya untuk menulis all out, ialah menulis orang kata secara akademik pun ya, menulis secara e-book pun ya, perkongsian apa-apa saja, sebab saya tahu platform yang sangat mudah. Sangat mudah orang kata semua, memang tak ada masalah nak cari orang kata bukan buyer kalau niatnya nak menjual lah kan, nak cari siapa yang nak membaca. Betul. Sebab Master Shiro Global Academy punya community saja pun dah cukup dah, untuk kata dah cukup ramai untuk orang kata membaca kita punya ilmu-ilmu yang dikongsikan. Saya tak sabar tunggu yang Happy Sen cakap pasal birthday tu dia nak support e-book masing-masing kan. Oh, itu pun dah terlayan kita tu. Nak dapat feedback. Feedback ni penting lah. Macam awal dia cakap bila takut tu semua, yalah benda-benda tu memang normal lah takut, tapi bila dapat feedback benda tu akan tambah baik penelitian kita. Betul. So, jangka panjangnya sebagai orang cakap projek selepas pencen lah InsyaAllah. Tak pencen pun dah mula dah. Orang cakap dah mau belum tapak ni. Belum pencen pun anak. Dr. Nora dah tanya dah, belum kita buka sesi dia dah buka soalan dah ni. Dah betul soalan dah. Itu bonda tu bonda. Dia nak tahu apa dia tanya, saya pun tak ada baca. Doktor bahagikan masa. Itu penting tu. Macam mana bahagikan masa? Ya Allah. Ya Allah. Boleh kongsi sini. Bonda, saya sebenarnya bukanlah orang yang pandai membahagikan masa. Tapi sebenarnya saya ikut petua, saya berguru dengan Datuk Roslan tentang storytelling. Saya masuk belakang. Dr. Roslan, dia siapa? Siapa dia tu? Storyteller. Datuk Roslan dia famous dalam storytelling. Dia panggil apa ya? Public speaking guru. Dia mencari. Kelantan. Jadi salah satu benda yang dia ajar adalah dia kata setiap hari tulislah 2-3 ayat di Facebook. Tapi kalau kita tak nak publish kat orang pun, kita untuk diri kita sendiri tengok. Kan masa mula-mula saya buat macam untuk form my own kan, buatlah ayat-ayat, kita nak belajar ayat-ayat kita ni okey tak okey, tapi lama-lama slowly saya dapat keyakinan untuk sharekan apa yang saya tulis. Jadi maknanya kalau tengoklah kan Facebook saya sebelum ni, saya jarang share benda-benda yang sangat personal. Saya banyak share tentang benda yang mesti ada
orang kata kaitan dengan ilmu. Contoh kalau saya kisah saya bergaduh ke bawah tu mesti saya akan cerita apa kaitan, apa maknanya kanak-kanak ni daripada segi development dia macam mana, apa yang parents patut buat. Orang kata santai-santai, kadang-kadang orang kata sambil-sambil kita letih 5 minit je pun tulis dekat Facebook kisah anak-anak. Kan? Jadi saya tak ambil masa duduk dan tulis, tak ada. I've never do like that. Memang kalau dipaksa duduk saya rasa memang tak keluar pun. Dia punya jadi sambil-sambil je. Sebab tu saya niat saya macam ni. Kadang-kadang yelah kita bekerja memang kalau ikutkan masa kita bekerja memang kita tak boleh buat benda lain. Tapi saya fikir sebahagian daripada ilmu yang kita ada masa kita bekerja pun adalah hak community. Jadi bila saya buka Facebook saya tu, saya bukan nak Facebook memain-main, just chatting, tak ada. Tapi niatnya bila saya post, kata benda ni sampai kepada masyarakat dan menjadi ilmu. Itu je niat saya. Jadi saya minta halal lah kalau katakan kita gunakan beberapa minit yang kadang terlanjur membalas-balas juga komen tu, kita gantikanlah dengan sedekah yang lain kan ya. Sedekah duit ke macam ni lah sebab kita nak keberkatan tu. Tu Prof Karim tanya, lambat lagi kan nak pencen? Prof, kalau boleh tahun depan nak pencen Prof. Prof Karim ni sifu saya ni. Prof Karim ni sifu. Ni kena dengan Prof Karim ni orang besar di USM, tentang credential, kena berkawan dengan dia macam mana pendidikan. Dia banyak. Ini world class punya sifu ni. I'm very very happy Prof join Instagram kita hari ni. Allah Akbar. Terima kasih Prof sudi mencemar untuk bersama-sama kami. Okay, so kita dah orang cakap masuk sesi kedua sebab dah 11.40. Kalau ikut IG ni doktor, dia automatic 1 jam dia akan off. So kita kena susun waktu ni betul-betul lah 20 minit ni So kita ada lagi 20 minit. So kita nak pergi pada e-book. E-book yang pertama, e-book pasal haji, betul? Ya, betul. So kenapa dalam banyak-banyak orang cakap kisah hidup doktor yang ialah dengan passion, dengan student, tapi kenapa memilih subjek haji sebagai e-book pertama? Bismillah. Bismillah. Soalan yang sangat bagus kan? Saya pun tak tahu ya sebab apa. Tetapi haji itu sangat dekatlah dengan kita kan, sebab semua orang sebagai Islam, saya rasa semua orang fikir mesti nak pergi haji kan. Betul. Itu yang rukun rukun. Jadi masa saya pergi tu saya rasa pengalaman saya, ketakutan saya dan pengalaman saya dengan kanak-kanak menyebabkan saya rasa saya nak bercerita dengan orang-orang yang pergi haji ni supaya bila mereka pergi haji dalam keadaan yang tenang. Mungkin untuk orang-orang yang dah berusia, yang tak ada anak kecil, tak ada masalah. Tetapi bagi saya, masa tu anak saya kecil lagi. Saya pergi tahun 2016, maknanya yang bungsu tu umur 4 tahun. Oh, kecil. Kan? Jadi kalau yang kecil tu masa tu 4 tahun. Yang sulung? 4 tahun, 6 tahun, 4 tahun, 6 tahun, 8 tahun. Yang kecil lah. Anak saya 2 generasi. Yang dah dewasa. Yang kecil tu ada 3 kecil. Okay. Anak saya yang sulung dah 20 tahun. Oh, jauh. Nombor 2, 18 tahun. Lepas tu nombor 3 sekarang masuk 13 tahun lah. Jadi saya punya pengalaman tu saya bukan sebab ada sebelum-sebelum ni lah kan, saya rasa macam terutamanya bila melibatkan budaya. Macam budaya orang Melayu ni, macam kalau kita nak pergi ke Mekah, semua orang akan bawa kenduri, semua orang akan berkumpul di rumah. Sedangkan kita yang nak pergi tu penat sebenarnya. Dalam buku tu saya tuliskan, saya kata selagi beg tu tak tutup, selagi tu ada je barang yang keluar masuk. Lepas tu kadang-kadang kita ni orang Melayu jenis yang kalau kita tak tengok dia nanti dia terasa hati. Tak buat kenduri tak sah. Kan ada macam-macam benda lah yang budaya kita yang telah norma Melayu yang sangat menyantun. Betul Tuan Amir. Okay. Saya bergelut sendiri dengan perasaan sebab saya kata macam mana kalau orang datang rumah saya dalam keadaan yang macam tu, orang nak ziarah saya dalam keadaan saya katalah saya nak pergi pagi, malam ada orang ziarah. Saya memang buat hati kering, saya cakap saya tak buat kenduri, saya tak buat apa, tapi saya pergi keluarkan sedikit duit, saya buat makan-makan di pejabat. Husband saya buat, saya pun buat. Lepas tu saya cakap dengan kawan-kawan saya, tak payahlah datang rumah saya.
Kalau nak datang pastikan 2 hari sebelum saya berangkat. Betul Tuan Amir, saya cakap macam tu. Pelik kan? Yelah, Orang betul. tak pernah Kita pakai kena tu. tegas. Betul. Betul. Biasa orang kata marilah kan. Kita tak ada. Yalah. Saya cakap minta maaf. Okay, jangan datang rumah saya tutup pagar, tutup pintu 2 hari sebelum pergi sebab saya nak main dengan anak saya. Yelah, betul. Cerita Betul lah tu. Masa dengan keluarga kan. Sebab betul Puan, doktor, sebab saya teringat satu benda. Sebab arwah atuk saya, dia meninggal sana doktor. Saya tak sempat lah jumpa dia, tapi dia meninggal kat sana. Itu cerita, mungkin dia tak tahulah, dia meninggal tu saya pun tak lahir lagi kot. Tapi kiranya ayat doktor tu nak menghabiskan masa dengan keluarga dalam 2 hari tu, kita tak tahu sama ada kita pergi kembali atau tak kembali. Betul. So benda tu kalau betul kita ni empathy, insya-Allah kita tak tanya banyak kot. Kenapa kan? Letak diri. Itu je benda. Yelah mungkin juga saya bukanlah nak bersangka buruk, tapi kadang orang yang dia bujang ke tak ada anak, tapi kira itu bukan alasan kot. Kau kena letak diri. Orang ni dia ada keluarga dia bujang ke apa tu, dia nak masa bersendiri, masa muhasabah, nak menyiapkan diri tu. Jadi benda tu jangan tanyalah, Biwan cakap tak, jangan datang tu tak datang lah. Banyak lagi rumah lain boleh datang. Okey, sambung. Jadi macam tu lah. Jadi kan sebab anak saya yang seorang tu dia akan tidur, memang dia cari ketiak. Allah. Memang cari ketiak. Kalau tak ada ketiak tu dia tak boleh tidur. Saya ingatkan dulu kan Tuan Amir, saya tak pernah pun terfikir pada umur saya dah berapa tahun kan, boleh fikir betul rupanya ada orang suka tidur bawah ketiak. Masa saya nak pergi haji tu baru saya faham, memang sungguhlah ada orang suka tidur bawah ketiak. Saya rasa lawak juga aku ni, tak pernah faham kan perkataan bawah ketiak tu macam tidur dengan ketiak mak kan. Jadi memang dia cari ketiak. Secara harfiah memang wujud benda tu. Okey. Betul. Jadi saya kata, saya dah cerita kat dia setahun sebelum saya pergi, saya dah kata nanti adik ibu pergi haji, adik nak tidur dengan siapa? Adik tidur dengan nenek, dia cakap. Atau adik tidur dengan kakak. Tiap hari saya prepare mind untuk anak-anak kecil saya tu untuk bersedia bahawa saya akan pergi haji, tinggalkan mereka bersama dengan nenek dia duduk dekat rumah. Saya kena cerita. Lepas tu budak ni 42 hari. Lama. Jadi saya pun anticipate dan fasa orang kata memberitahu bahawa kita pergi haji buat apa, saya tunjuk gambar apa semua kan. Ini sebab kita ada anak kecil. Betul. Ni dah dekat nak pergi, nanti kita tak nak nangis-nangis. Kita nak semua gembira. Sebab apa kena gembira? Sebab ibu pergi satu tempat yang kita cakap apa je Allah bagi. Adik nak apa, kakak nak apa, semua ibu doa. Semuanya tempat yang paling gembira sebenarnya. Jadi kita tak perlu nangis. Sebab itu saya anticipate ni mesti sorry interrupt, sebab saya nampak ini satu lagi benda yang yelah betul lah kita sedih berpisah dengan orang yang kita sayang, tapi kenapa perlu menangis bila orang tu pergi ke tempat yang memang the best in the world lah orang cakap. Saya pun perlu ingat sampai sekarang lah doktor. Nangis sebab berpisah tu fine, okay. Tapi menangis macam gila sangat, nangis macam dia bukan pergi perang, dia pergi untuk tempat yang the best. Katalah cakap orang siapa tak nak meninggal sana, betul lah, dapat meninggal dekat para syuhada apa semua. Jadi itu the best place. So kenapa kau nak sedih sangat? Tu betul lah tu, saya suka point ni. Kenapa nak sedih? Ini point dia. Kena gembira. Sebab apa doktor kita? Bismillah. Sebab yelah mereka fikirkan perpisahan dunia kan. Macam adik saya kata, orang nak pergi haji ni kata, orang ingatkan macam nak pergi mati. Tak tahu lagi kita balik. Macam tu lah. Okey lah. Mati ya. Itulah macam jadi saya pun banyak benda lah ya dalam buku tu saya ceritakan juga macam adat orang-orang Melayu kan. Bila turun kena azan. Dan berlaku pada saya tu, saya dah masuk kereta. Bukannya saya tidak menyalahkan sesiapa pun, tetapi dah masuk kereta saya kena keluar balik sebab katanya kena azan. Okay. Pun sebelum tu dah baca dah. Doktor siapa tu Zaharuddin kata tak ada pun sebenarnya dalam apa ni, Nabi dulu kata kebetulan itu nak pergi haji masa dah sampai waktu zuhur. Kalau tak silap saya lah kan. Okay. Jadi dia orang pun azan. Jadi kan jadi hati ni memberontak sebabnya bercanggahan antara budaya dengan benda yang apa ni, benda yang saya tak tahu nak kata benda tu macam mana ya, tapi macam saya rasa macam saya tak selesa dan saya rasa kena betulkan. Jadi saya kata saya tulislah buku tu dan saya kepilkan sekali video yang Ustaz Zaharuddin tu, kenapa sebenarnya orang kata azan tu bukan benda yang wajib.
Lepas tu ada pula lah kata bila dah keluar rumah tak boleh naik semula. Itu pun Pula. pelik juga. Nak terkencing ke mana? Kan dah pasal tak boleh naik. Betul, betul takkanlah kereta. Aduh. Pelik-pelik Jadi lah. itulah. Dia Ada yang sebab, benda pelik. yelah, kita dah generasi teknologi digital, tapi bila benda macam tu kita pegang sangat kuat, dia what for orang cakap kan. Bukanlah nak kata benda tu tak boleh, tapi kalau sampai taksub, istilahnya taksub kan, macam mudarat untuk orang tu juga, so itulah. Alamak, kita tak banyak ni masa ni. Okey, sama-sama stay diam. Jadi saya short, maknanya apa yang saya alami tu saya harap memberi sedikitlah kalau benda yang kata bukannya ajaran Islam, kita boleh ubah benda tu budaya je kan ya. Tapi saya tidak menyalahkan. Jadi saya harap dapatlah pengajaran daripada perkongsian saya. Itu yang pertama. Sebelum Buku yang kedua, kenapa penulisan pasal anak ni? Pakat Okey. Pakat anak ni betul. sebab ramai orang selalu kata bila saya jumpa klien-klien saya kata anaknya ada bakat apa, terutama macam pelajar-pelajar yang ada masalah pembelajaran kan. Kita tak tahulah bakat apa ada. Saya kata apa yang dia suka rosakkan? Dia suka rosakkan basikal. Kalau beli basikal 2-3 hari dia kata habis. Saya kata itulah bakat dia. Bakat orang kata nak suka bertukang, nak suka benda teknikal kan. Asah saya kata bakat dia. Jadi macam anak saya, mengasah bakat anak tu saya tengok anak saya, anak lelaki saya suka masak. Walaupun pada mulanya memang kita tak nampak dia suka masak, kecil lagi kan. Tapi saya kongsikanlah macam mana tips supaya kita nak anak-anak kita ni semua mempunyai bakat. Bakat ni satu benda yang bonus dalam kehidupan. Kalau kita tak ada bakat, semua pun berharap pada orang, memang sangat sukar lah kan ya. Semua nak kena bergantung pada orang. Jadi saya memang dah set target, saya kata anak-anak saya semua kena ada bakat. Jadi Alhamdulillah 5 orang anak saya, kebanyakannya semua pandai melukis. Yang lelaki Hafiz ni pun boleh memasak, masak kek. Orang kata boleh hidup lah. Kalau saya pergi outstation, dia pun boleh jadi cook untuk ayah dia. Okey. Nice. Okey, Itulah. doktor, kita nak bagi ayat orang cakap sebab saya sebagai editor, so biasa seolah orang tanya saya, nak tulis buku apa? Okey, itu soalan yang biasalah. Dan dia nak tahu demand lah sebenarnya. Orang nak tahu apa demand buku sekarang ni. Itu satu. Tapi sebelum saya menjawab soalan tu, saya akan tanya dulu siap-siap. Macam doktor lah, bertegas orang cakap. Tegasan saya tu nak bagi dia faham realiti. Saya akan tanya balik, siapa nak beli buku awak? Betul. So soalan tu pula, siapa nak beli buku awak tu, saya punya ayat sebabnya. Saya akan membuka satu persepsi. Saya akan cakap, buku bukan keperluan, buku itu kemahuan. Sebab apa? Saya cakap senang ni, contoh yang orang. Kalau aku tak beli buku kau ni, contohlah saya ni, ni antara yang saya dah print. Ni e-book jugalah ni. Kalau orang tak beli buku kau, hidup ke mati? Ayat senang lah, ayat kasar kan. So macam mana ayat kita ni, kita nak convince orang, kenapa dengan, yelah kita punya e-book ni serendah RM8 kan. 2 USD RM8 lah kan. So, kenapa orang sanggup beli RM8 untuk e-book kita? Sebab saya akan ulang 4 benda lah. Nampak, kenal, suka, percaya. Pertama, dia kena tahulah kewujudan buku tu. Lepas tu dia kenal konten tu apa. Lepas tu dia suka konten tu, baru dia percaya, trust proses tu, baru dia akan bayar RM8 tu. Sebab dia percaya benda ni ada manfaat untuk dia. So, secara ringkasnya, kenapa kita punya viewers utamanya, dan benda ni insyaAllah saya akan share dekat YouTube. Doakan dapat upload dekat IGTV semua macam saya tunjuk tadi. Kenapa kena beli e-book haji dan anak yang bakat yang doktor tulis ni? Ayat ringkas lah. Ayat selling lah orang cakap. Memang kita nak promote. Dah tulis penat kan? RM8 ya. Kalau saya RM8 lah. Doktor punya berapa? Doktor letak sini. 2 USD tak? RM8. Kenapa doktor? Kenapa kena dapatkan? Bismillah. Susah soalan ni sebab kita tak rajin menjual ni. Betul. Itu memang saya kalau editor memang saya suka push benda ni. Sebab kita buku fizikal, kita keluarkan kos. So, bila keluarkan kos, penulis dia tak keluar kos duit. Kami penerbit tu yang susah nak terbit dengan penerbit ni. Sebab dia akan tengok siapa try apa semua. Tu yang betul lah doktor cakap tadi. Dengan ejaan lah apalah. Itu belum lagi buat jual. Sebab stok kat store lagi berlambat apa semua. Tapi alang-alang kita nak ambil feel tu lah. Kenapa lah orang cakap e-book kita ni kenapa orang kena beli. Bismillah doktor. Yang terlintas lah. E-book yang pertama 13 hari sebelum keberangkatan tu saya rasa semua orang kena. Kalau mak ayah kita yang akan
pergi haji. Jadi budaya ya dengan apa kena bezakanlah dengan apa yang wajib yang perlu kita lakukannya sebelum keberangkatan tips tu. Yang keduanya, buku tentang STIP tu sebenarnya untuk semua ibu bapa dan juga semua guru-guru. Sebab bakat dan kemahiran ni kadang-kadang sebab apa ni saya rasa kita sekolah kita dah mematikan banyak bakat anak-anak. Jadi ibu bapa perlu tahu untuk asah bakat anak-anak di rumah dan kenal pasti. Sebab kalau di sekolah, kita jenis serahkan anak-anak semua di sekolah untuk guru-guru, kita takkan jumpa bakat anak-anak kita. Sebab kalau balik rumah kita suruh baca buku je, kita takkan jumpa bakat anak kita. So ibu bapa kena identify sebab salah satu benda saya ingat Jack Ma kata, benda yang sangat penting dalam kehidupan seorang pelajar sekarang salah satunya adalah mempunyai bakat ataupun seni. Ya, jadi itulah saya rasa macam mana kita nak mencongkir. Saya kaitkan juga dalam buku saya tu, dalam e-book saya tu tentang cognitive development, perkembangan intelek ya, untuk kita memahami tahap mana intelek anak kita daripada segi pemahaman untuk mengasah bakat mereka ya, dan untuk masa akan datang lah insya-Allah ya, untuk kehidupan mereka menjadi orang kata multi talented lah, multi talented kita panggil apa? Ada multi talent, ada pelbagai talent untuk betul. Seronok lah kalau kita dapat pelbagai talent insya-Allah. Itu je saya ingat. Okey, nanti ayat tu ayat untuk baki dalam 5-6 minit ni saya nak bukalah doktor punya ucapan penghargaan pada sokongan ke apa pada MSJA, pada siapa-siapa lah yang menyokong doktor selama ni dan harapan pada projek e-book kita ni. Bismillah. InsyaAllah. Okey, saya dengan sepenuh hati yang saya ingin mengucapkan terima kasih yang pertamanya kepada kedua ibu bapa saya, keluarga saya kan yang mendukung saya punya penulisan ya, sehingga orang kata sebelum digelar sebagai penulis ni ada banyak orang yang memberi sokongan kepada saya untuk menjadi, terutamanya suami saya lah yang sentiasa tidak puas dan tidak pernah jemu untuk mengkritik penulisan saya. Yang keduanya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat saya di USM, termasuk Prof Karim semua yang sentiasa memberi sokongan untuk menjadi seorang penulis di mana saja, dia menulis di internet, menulis di buku, menulis di e-book. Ya, Profesor Nik Hazlina Hussein ya, yang juga banyak memberi sokongan kepada saya untuk menerbitkan buku. Dan juga yang paling penting sekarang dalam e-book ni Master Syurga Global Academy lah. Ya, memberi orang kata mencapaikan hajat saya, doa saya di Kaabah dulu, untung dunia, untung akhirat, ilmu tersebar di hujung jari. InsyaAllah saya punya mission adalah sebelum mata tertutup rapat. Dan saya rasa sekiranya saya mati, saya dah macam Dr. Bahiyah juga, saya ambil juga idea Dr. Bahiyah, ibu-ibu kita ni akan kita berikan secara free. InsyaAllah semoga pahalanya berpanjangan hingga ke barzah. Itu saja. Terima kasih Tuan Amir peluang dalam Insta hari ini. Terima kasih juga pada doktor kerana sudi menerima jemputan orang pertama tu. Memang jarang orang nak jadi orang pertama ni. Jadi tahniah lah kerana keberanian doktor ni. Dan semoga adalah manfaat apa punya kita perkongsian dalam sejauh lebih ni, dan insyaAllah kita akan share kita punya sesi ni dekat IGTV dan kita akan link dekat YouTube lah, insyaAllah nanti kita akan bagi link semua. So pada doktor selamat maju jaya dan teruskan sebar manfaat. Betul, ayat-ayat bagi saya sebab kita nak jawab semua soalan tadi tak dan mungkin saya suka petik sikit lah pada yang baru sampai ke apa ni. Yang penting tulis tu memang kena terus. Kita ada Facebook ke blog apa, itu sebagai kita punya platform lah. Dan hashtag tu antara tip lah. Hashtag tu antara tip. Sebab senang kita nak tulis balik kita punya penulisan. So kita akan ada banyak lagi sesi insyaAllah di 2021 ni. Dan untuk apa terakhirnya, kita nak orang cakap ucap terima kasih lah pada semua yang menyokong sesi pertama kami ni. Dan minta maaf atas segala kekurangan atau kesilapan teknikal apa semua. Sebab kami pun tak adalah pro sangat. Kadang orang cakap nak memeriahkan lah. Ayat saya bagi saya nak mudah. Sebab memang benda ni norma baharu dan nak tak nak memang inilah yang kita kena hadap. Selama ni mungkin kita buat kalau nak bedah buku kena ada event yang besar apa semua. One fine day lah benda tu kita akan buat. Tapi sementara nak tunggu COVID ni selesai, kita doa lah. Ayatnya apa, kita jaga kita doa semua yang baik-baik. Dan terus tulis yang baik-baik. Sebab nak tak nak benda tu memang akan dihisap. Kita tulis apa pun, jadilah penyebar kebaikan. Bukan sebab kita orang lain tak jadi buat baik, sebab kita orang lain buat benda yang tak baik. Benda tu kita minta jauh lah. Jadi sekali lagi, terima kasih Dr. Nozila.
Dan saya Tuan akan Amir, jumpa untuk sesi oleh. Ya, apa dia? request satu ayat. Request satu ayat. Ah, Saya bismillah, bismillah. ayat Boleh, boleh. terakhir. Bismillah. Kalau orang tanya apa istimewanya Master Shiro Academy, saya nak kata Master Shiro Okay. Academy membolehkan semua profession, tak kira daripada suri rumah sehingga ke datuk, datin, professors, dan kami semua berukhuwah insya-Allah til jannah. Ya, betul. Semua Betul. insya-Allah. Alhamdulillah. Terima Amin, kasih kepada amin. Master Shiro. InsyaAllah. Okay. Dan Terima kasih. apa tu? kepada- Orang-orang tertinggi Master Shiro dan Global Surf, alhamdulillah, teacher-teacher yang mengajarkan kita semua di Master Shiro Academy. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Okey, Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey. So, pada semua kita sesi dah sampai ke penghujung. Next sesi insya-Allah esok kita akan bersama, saya tengok sikit jadual. Ada jadual tu. Sekejap saya baca kalau ikut esok dengan kita punya trainer dari Singapura. Menyeberang laut kita di Diati. Saya nampak tadi pun ada dia join kita punya live ni. So, saya nak bacalah apa-apa yang ada sini. Terima kasih Master Shiro Global Academy, Hasmawati Yahya, Dr. Nora MNA, UNN, apa nak sebut ni? Nadia, Nat, Prof Karim. Tahniah Dr. Nozila, mudahnya matematik. Teacher Salina, okay, thank you. Master Shiro pun ada. Kita ada apa? Saudah Hais. Dr. Kamarul Bahya, thank you. Pelawak pun ada ni. Siapa pelawak ni? Rosniza Rustam. So benda ni insyaAllah biasanya kita akan auto masuk ke IGTV dan juga kita akan letak dekat YouTube insyaAllah. So untuk hari ni sesi pertama nampaknya memang sangat banyak dia punya perkongsian dan betul kepada viewers yang masih lagi belum join MSJA, boleh datang kita punya webinar setiap hari Rabu. Rabu malam kita ada webinar. Pun kita akan letak jadinya iklan dekat IG ni. Lepas tu kita sangat mengalu-alukan lah semua profession. Kita tak kisahlah suri rumah ke siapa ke. Dan kita punya ibu ni pun sebenarnya ada budak sekolah pun ada. Kan budak sekolah sekarang dah orang cakap norma baru belajar kat rumah. Mungkin 20 hari bulan ni start masuk balik sekolah. Harapnya sekolah pun okey. Sementara nak buka sekolah apa semua boleh join kita punya MSJA, tulis ebook. Sebab ebook ni, okey, ni antara benda yang mungkin ujung-ujung ni saya nak share sikit. Perbezaan buku fizikal dengan ebook. Kalau buku fizikal, A4, 100 muka surat. A4, 100 muka surat, at least lah yang saya biasa urus. Tapi untuk ebook ni, 35 muka surat, A5. Nampak tak perbezaan ada? A4, 100 muka surat, dan dia punya font Times New Roman size 12. Tapi kalau ebook, tadi A4, ni A5. Okay, dah nampak dah beza size. 100 muka surat, 35 surat, dia lagi sikit. Times New Roman 12, dia kecil. Arial 14, besar. So nampak tak sebenarnya jumlah patah perkataan untuk tulis ebook ni sangat sikit. Dan kalau pula buku tu pasal banyak orang cakap nak tunjuk gambar, lagilah teks tu sikit. Nak bagi tahu point dia, tulis ebook ni sangat senang lah. Dan kita punya teacher Syida pun rajin buat bengkel ebook. Dan saya sendiri pun insyaAllah akan buat bengkel ebook. Dan banyaklah kita punya update pasal ebook sebab benda ni memang norma baru. Dan kita baca komen macam-macam tadi, memang MSGA ni merentas sempadan. Kita dah over lebih kurang 14 negara, Malaysia, Singapura, Nigeria, UK, macam-macam. Ada juga kalau yang minat tulis English dan mana tahu siapa yang nak tulis bahasa Arab, saya pernah tanya dekat Master Shiro, boleh siapa nak tulis bahasa Arab. Pelbagai subjek boleh. Boleh pergi dekat web store kami. Dia masing-masing bila kita join ni, kita akan dapat kita punya kedai digital kita sendiri. So boleh tengok situ. Ada dalam macam-macam kategori buku, jurnal. Dan okey, ini saya cakap tadi ni. Dekat depan skrin saya ni, dia ada tulis 20 saat remaining. Dia IG ni dia beza dengan Facebook. Facebook, StreamYard apa semua tu dia proper kan. Tapi IG ni yang saya tahu macam ni lah. Dia akan mati betul-betul dalam sejam. Okey, sekian dulu. Minta maaf saya batin. Kita tangguh dengan tasbih farah. Subhanallah.